pengajian kita pada mana tu? Ke surat 31 dah tau. Muka yang ke-31. Ni pun benda hak penting kot, berat kot ni. Yang duduk geger, duduk ribut-ribut, isu yang ribut-ribut, iaitu berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Pandangan ulama tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyah, dan setengah daripada mungkinat perkara mungkin itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Dalam hal ini ada 3 mazhab. Pertama, mazhab ahli sunnah. Tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha juga. Ia tidak dipaksa pada perbuatan itu, seperti yang dikatakan oleh puak yang dinamakan Jabariyah. Dan hamba itu tidak menjadikannya, tidak membuat perbuatan, menjadikan mana membuat perbuatan itu, seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Mazhab Jabariyah, bagi hamba tiada apa-apa usaha, bahkan ia dipaksa, seperti sehelai bulu yang terapung-apung di udara, ditiupkan angin ke mana jua sekehendaknya. Yang ketiga, mazhab Mu'tazilah. Hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudrat yang dijadikan Allah pada dirinya. Mazhab ahli sunnah itu adalah yang pertengahan. Ia diibaratkan seolah-olah apa yang dikeluarkan di antara darah dan tahi, yang mana keadaannya sebagai susu yang bersih. Okey, fahamlah ke? Jelas? Dia isu ni kalau tak mau bincang panjang, baca sudah. Kata pegang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Cumanya apabila ditimbul isu ataupun diminta huraian, yang itu yang perlu jadi panjang tu. Okey, kita baca yang Syekh Ahmad tulis. Dan setengah daripada mungkinat, yakni perkara mungkin, yakni yang harus bagi Allah itu, segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, maka telah berlaku padanya 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Pertama, mazhab ahli sunnati, mazhab ahli sunnah. Apa dia mazhab ahli sunnah? Iaitu i'tiqad bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Tak ada bagi hamba melainkan usaha jua. Maka tiada dikerasikan dia. Pak ni panggil ni. Ustazah Nuraini tulis mana? Dikerasi, ya, tu asal dia. Dikerasi, digagahi. Dikerasi je tu. Daripada keras. Bukan daripada rasi. Dikerasi, yakni digagahi. Patut terjemah digagahi je. Dipaksa tu dia lain sikit tak? Tak ada tergagah. Dia asal pada ijbar, jabr. Tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu, seperti barang yang berkata akan dia oleh ta'ifah. Ta'ifah ni kumpulan. Ta'ifah yang dinamakan Jabariyah. Jabariyah kata manusia itu dikerasi, digagahi.
dan tiada hamba itu yang menjadikan dia, dan bukan hamba yang menjadi dan membuat perbuatan ikhtiar itu, seperti yang berkatakan dia oleh Mu'tazilah, seperti pandangan Mu'tazilah. Dia kena tiga-tiga ni, kita kena terang tiga-tiga ni, okey, jelas. Jadi ahli sunnah kata manusia itu dia bukan yang membuat perbuatannya, dengan maksud perbuatan jadi dengan kudrat dia, dan tidaklah langsung dia itu digagahi, dikerasi atau terpaksa sebagaimana pandangan Jabariyah, sehingga tak ada langsung usaha, cuma dia ada usaha je. Dia hanya ada sekadar usaha. Okay. Kedua, mazhab Jabariyah ataupun Jabariyah, boleh baca dua lah. Asalnya Jabariyah, tapi kerana musyakalah atau kerana nak sama dengan Qadariyah, maka boleh dibaca Jabariyah. Kedua, mazhab Jabariyah, iaitu i'tiqad tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, tak ada usaha langsung, bahkan ia majbur, artinya yang dikerasikan, yang digagahikan. Tu majbur. Majbur ni terpaksa, yang digagahi, tak ada daya upaya. Majbur. Majbur tu digagahi. Majbur tu digagahi. Sebab terpaksa kita ni, tak apa jelas nampak. Saya terpaksa makan. Saya terpaksa makan ubat, contoh. Maksudnya dia digagahi ke? Tak. Saya terpaksa makan ubat, apa maksud? Saya terpaksa, tak mesti digagahi. Tidak mesti digagahi. Sebab terpaksa boleh jadi kerana sebab sakit terpaksa. Padahal dia makan tu dengan kerelaan dia, dengan usaha dia. Hak ni tak ada usaha langsung ni, digagahi lah, atau dikerahi. Saya dipaksa datang kerja, tapi mari tu orang erik ke mana? Mari sendiri. Tu bukan paksa ke? Tu bukan ijbah gitu. Jadi faham molek tu terpaksa tu. Terpaksa tu makna tak ada daya upaya ni. Saya terpaksa berjalan sebab apa? Terpaksa. Sebab terpaksa kita ni makna dia lain sikit. Kalau terpaksa sini makna saya terpaksa berjalan. Kenapa? Orang akak saya. Tu pun terpaksa sungguh tu. Bukan dengan iradat, bukan kehendak dia tu. Itu maksud majbur ni. Sebab tu dia terjemah dengan asal perkataan Syekh Ahmad pilih dikerasi ataupun digagahi. Itu maksud paksa situ, maksud tu lah. Kalau nak terjemah paksa pun kena faham. Paksa tu maksudnya dia tak ada langsung pilihan dan usaha. Tak ada. Tak ada langsung pilihan usaha ni. Boleh kan? Itu maksud dikerasi, digagahi, yang diterjemah dengan terpaksa tu. Itulah. Itu terjemah bagi majbur. Artinya yang dikerasikan. Seperti satu bulu yang bergantung pada hawa. Hawa ni udara. Yang bergantung pada hawa, pada udara. Ditiupkan dia kan bulu oleh angin. Angin tu tiup betapa dikehendaknya, ikut suka. Jadi Jabariyah kata manusia ni macam bulu ayam. Bulu hak ditiup angin. Angin tiup belah kanan, dia belah kanan, belah kiri, dia atas, dia bawah. Tak ada apa-apa daya usaha, tak ada apa-apa kuasa langsung. Jadi itu dia manusia, dia kata majbur. Digagahi umpama bulu ayam tadi atau bulu tadi. Itu mazhab Jabariyah. Ketiga, mazhab Mu'tazilah ataupun kita sebut sebagai Qadariyah. Sebut sebagai Qadariyah. Jadi Mu'tazilah di sini mengambil i'tiqad Qadariyah. Qadariyah bahagian ni lah maksudnya. Bahagian
Usaha hamba ni yang memberi kesan. Ketiga, mazhab Mu'tazilah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Hamba yang buat perbuatan dia yang ikhtiari. Ikhtiar tu yang makna yang pilihan dia. Dengan kudrat, tapi dia buat dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Kudrat tu Tuhan yang beri ke dia. Allah bila beri kepada hamba kudrat, maka dengan kudrat itulah hamba buat perbuatan dia. Siapa buat? Hamba. Bukan Tuhan dah. Siapa yang buat perbuatan tu? Hamba, bukan Tuhan. Tapi hamba buat tetap dengan kudrat yang Tuhan bagi. Rank, kuasa, gagah hak Tuhan beri ke hamba. Dengan gagah, dengan rank, dengan kuasa itulah dia buat perbuatan. Jadi yang membuat, yang mencipta perbuatan tu dia sendirilah, bukan Tuhan dah. Ini Qadariyah, pandangan Qadariyah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan, dan seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahid. Hal keadaannya laban itu susu yang bersih. Belakang ni pun kita akan terang lagi sikit. Dalam masalah ini ada beberapa istilah kita kena faham. Hak ni pun ramai dah sekarang ni. Kerana isu ni keluar balik, ada hak condemn pihak sana, ada condemn pihak sini, ada kata pihak sana Qadariyah, ada kata pihak sini Jabariyah, ada kata dia saja betul, hak lain huraian orang lain salah. Faham tak? Kalau saya pula, saya nak kata saya betul. Fikir sendiri ya, tuan-tuan fikir sendiri. Tapi hak saya nak cover ni ialah apa yang diambil daripada pemahaman beberapa banyak kitab, bukan kitab ni saja. Okey. Pertama, dalam kita nak hukum sesuatu tu, kena faham istilah tu. Sekarang ni yang kita nak bincang tentang ialah perbuatan hamba yang ikhtiari. Dipanggil perbuatan hamba yang ikhtiari, fi'lul abdi al-ikhtiari, perbuatan hamba yang ikhtiari. Apa maksud perbuatan hamba yang ikhtiari? Maksud apa? Perbuatan ikhtiari apa maksud? Perbuatan ikhtiari, kau boleh pilih. Kenapa disebut perbuatan yang ikhtiari? Kerana perbuatan yang lahir daripada kita ada dua jenis. Ada yang idtirari, ada yang ikhtiari. Perbuatan fi'lu al-abdi, perbuatan hamba, ada yang ikhtiari, ada yang idtirari. Ni perbuatan hamba yang dipilih ataupun ada pilihan. Yang ni yang terpaksa atau tiada pilihan. Faham situ dulu. Ni ada pilihan atau tak ada pilihan. Hak kita pilih, hak kita tak pilih. Jadi perbuatan kita ni, hak berlaku pada kita ataupun pada orang lain, dia dua je. Yang kita ada usaha pilihan, yang kita tak ada usaha pilihan. Darah kita gerak dalam badan kita, ada pilihan tak? Ada. Itu idtirari. Kita bila sejuk ketar, ada pilihan tak? Ada. Tak, bukan. Berketar tu kita yang milih ketar ke? Tak. Ketar laju, ketar slow. Tak. Perbuatan kita tu, jantung kita bergerak, laju slow, kita pilih ke? Tak. Tidak pilih. Maknanya kalau dia gerak tu ada sebab yang menyebab laju. Kalau kita berlari memang laju, tapi kita boleh tak nak kawal dia? Tak boleh. Kawal maknanya jatuh slow. Laju. Kita boleh kawal. Tindakan refleks kita sentuh benda tajam, kita terjetak. Galu betul. Terbidas. Kita refleks. Bidah. Kita niat tak? Tak. Ke niat tak? Stop sekejap nak tarik ke rambut, fikir dah.
perbuatan itu luar kawal. Bahasa Malay dah lah. Luar kawal boleh tak? Itirah tu luar kawal. Boleh tak tu? Luar kawal. Boleh tak nak jemaah? Yang tidak ada pilihan, maknanya yang luar kawalan kita. Okey. Ittirari nama dia. Hak ni sepakat. Ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, perbuatan itu siapa yang cipta? Allah cipta. Dah kita buat, betul berlaku pada kita, tapi yang menciptakan perbuatan itu Allah. Apa bukti? Buktinya kalau kita cipta, kita tahu nak bila, tak nak banyak mana. Kalau kita yang buat, kalau kita buat mesti kita tahu nak gerak darah ni laju mana, nak darah mana, nak laju mana gerak jatuh. Kalau kena benda panas tak boleh akak lagi, lepas 3 saat baru nak akak. Tapi kita gitu tak? Kita tak menunjukkan bukan kita buat. Sepakat Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah, perbuatan yang itirari ialah perbuatan Tuhan semata-mata. Senang je tak? Jelas itu kan? Itu tak ada masalah tu. Okey. Yang khilaf pada perbuatan hamba yang ikhtiyari. Ni Allah berlaku buat ni. Hak ni berlaku khilaf ni. Perbuatan hamba yang ikhtiyari. Jadi perbuatan manusia yang ikhtiyari ni, hak ni yang berlaku khilaf yang kita bincangkan sekarang ni. Khilaf di atas ini juga kerana pada masalah nak mensabitkan dosa pahala. Manusia tu mendapat dosa dengan pahala. Sebab apa? Sebab perbuatan dia yang ada terlibat usaha dan terlibat perbuatan dia, terlibat kudrat daripada dia. Baru ketika itu patut dia beri dosa tak pahala. Kalau contoh, kita, orang pegang kita, orang capok kita atas orang lain, orang ikat kita, pegang kita, dia capok kita atas orang lain, orang bawah tu jadi mati. Kita salah tak? Tak bersalah. Sebab kita tidak ada usaha, daya, upaya, tak ada. Apa tak? Kita digagahi. Digagahi. Tak ada daya upaya. Maka tak salah walaupun kita dengan sebab tinggi kita, dengan sebab berat kita tu mati orang tu. Tak salah. Sebab kita tak ada daya upaya. Jadi yang ada dosa pahala tu kalau ada daya upaya, ada penglibatan kita, penglibatan kudrat ataupun iradat kita tu, itu yang ada dosa pahala. Okey, jadi pemahaman ni kenapa dibincangkan? Kerana nak menentukan manusia boleh dosa pahala ni kerana sebab apa? Kerana sebab apa? Maka dilihat kepada hakikat perbuatan manusia yang ikhtiyari. Kata Jabariyah, manusia itu sebenarnya segala perbuatan dia itu Tuhan buat. Dia tidak ada apa-apa kuasa. Hatta hak dia buat kuasa tu pun Allah Ta'ala juga. Dia tak ada benda, usaha tak ada, ikhtiar tak ada, kuasa tu hak Tuhan juga. Maka dia ibarat bulu yang ditiup angin, ataupun dengan istilah lain, wayang dimain oleh Tok Dalang. Faham tak? Wayang yang dimain oleh Tok Dalang. Jadi tak ada apa-apa. Kan ada orang buku kan? Itu istilah tu pun ada dalam setengah-setengah tulis. Umpama wayang yang dimainkan oleh Tok Dalang, dia gerak tangan, siapa yang menggerakkan? Tok Dalang lah yang menggerakkan. Jadi manusia tak ada apa-apa. Itu kata Jabariyah. Pada zahir pun tak ada usaha, tak ada upaya. Pada hakikat batin pun tak ada usaha, tak ada upaya. Manakala lawan bagi Jabariyah, Qadariyah pula melampau sangat pula. Nampak tak? Hak ni kata tak ada langsung, Qadariyah kata ada dan memberi kesan. Jadi di sisi Qadariyah, hamba itu yang membuat perbuatannya yang ikhtiyari. Dia sendiri buat. Tuhan buat dengan dia? Tak, dia sendiri buat. Tapi buat dia tu dengan kudrat
dengan rank, dengan kuasa hak Tuhan beri ke manusia. Seakan Tuhan bila letak kepada manusia kudrat, letak kuasa, ikutmu lah nak buat apa, ikutmu lah nak buat baik, nak buat jahat. Wa hadainahun najdain, kami beri kepada mereka dua pilihan. Jadi ikutmu lah, aku beri dah kudrat iradat, mu pilih dan buat lah. Maka manusia pun jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Bila jadi kufur tu, layaklah dia masuk neraka sebab dia buat dan dia pilih. Bila seorang itu pilih jalan kebaikan, maka layaklah masuk syurga sebab dia buat dan dia pilih. Jadi Qadariyah pada pandangan dia, manusia itu ada kuasa membuat dan memilih yang mutlak. Kerana apa? Kerana Tuhan dah beri kudrat dan iradat kepada dia. Dia memilih dan membuat perbuatannya. Perbuatan tu berlaku dengan sebab dia yang buat, dengan kudrat dia. Maka dengan sebab itulah, kalau buat baik boleh pahala, buat jahat boleh dosa. Sesat bab tu kan. Sesat bab pahala dosa ni, maknanya Qadariyah ni dia sesatlah bab tu, tak ada berlaku zalim, tak berlaku zalim apa-apalah. Sebab manusia sendiri pilih, manusia buat, dia buat baik boleh baik, buat jahat boleh jahat. Okey. Cuma ahli sunnah dalam masalah ni, dia tidak Qadariyah, dia tidak Jabariyah. Kena faham, setengah buku dia kata ahli sunnah itu campuran Jabariyah Qadariyah. Istilah campuran tu tak kena tu. Istilah campuran tu tak kena. Campuran Qadariyah dan Jabariyah. Bahkan sebagaimana dibuat perumpamaan lepas itu, dia kata lah, dia kata, dan mazhab ahli sunnah itu pertengahan dan seolah-olah dikeluarkan antara darah dan tahi, hal keadaannya laban, susu yang bersih. Dia kata Qadariyah ini tahi. Tak, Jabariyah itu darah. Ahli sunnah itu campuran kedua dia. Campuran Qadariyah dan Jabariyah. Tubik susu. Darah campur tahi jadi susu ke? Darah campur tahi jadi susu ke? Siapa nak campur tubik susu tu? Tu kena pilih molek pada pemilihan bahasa dan perkataan. Sekarang ni perumpamaan tu dibuat berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut mim yakhruju mim baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat, tengok labanan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, surah An-Nahli ayat 66. Surah An-Nahli ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesungguhnya bagi ternakan kamu itu ada iktibar, ada pengajaran. Kami memberi kamu minum daripada apa yang di dalam perut binatang, di antara tahi dan juga darah, min baini farthin, antara tahi dan juga darah keluarlah susu yang suci bersih yang sesuai untuk diminum. Perumpamaan Tuhan buat supaya kita tengok pada binatang. Binatang, contoh kita kata lembu. Dalam perut dia bawah tu ada tahi. Atas dia tu pada tekak ada apa? Darah. Darah lah tekak ni, mana tempat yang keluar banyak orang-orang darah. Antara tekak, darah yang ada pada tekak dengan tahi yang ada pada perut tu, tengah tu ada apa? Ada susu. Ada susu. Tempat ni ada susu situ. Itu yang Allah Ta'ala nak buat perumpamaan. Ahli sunnah sebagaimana ulama sebut, ahli sunnah tu umpama begitu. Duduk di antara tahi dan juga darah, tengah-tengah tu keluar susu. Itu perumpamaan. Bukan ahli sunnah tu campur darah, campur tahi, tubik susu. Itu cerek. Cerek gitu. Tahi campur dengan darah, bukan tu.
Kena faham molek. Jadi penggunaan setengah ada buku tulis gitu tu. Tu jaga molek tu. Orang tulis buku tu tak perhati molek. Allah Ta'ala bukan nak kata gitu. Apa nak pergi capur Jabariyah dengan Qadariyah? Jangan pergi capur. Qadariyah salah, Jabariyah salah. Ahli sunnah hak tu hak betul. Dah ada perumpamaan, walaupun ada hak dekat tapi dia tidak sama. Walaupun ada hak serupa, hak hampir tapi dia tidak serupa. Dia kata dalam ahli sunnah ni ada Jabariyah, dalam ahli sunnah ada Qadariyah. Betul dari segi mana tu? Makna pandangan tersebut, pandangan hak Jabariyah ambil sikit, Qadariyah ambil sikit. Bukan kita campur dua tu. Jadi tak apa comel lah kita kata campuran dua tu baru jadi ahli sunnah. Dah campur hak uduh, campur uduh tak jadi comel. Ya, jadi kita jangan nak kait dengan Qadariyah Jabariyah. Itu satu. Okey, jadi dalam masalah ini ahli sunnah diambil jalan pertengahan. Nabi pun sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik umur ni pertengahan. Jadi ahli sunnah dia tidak Qadariyah, ahli sunnah tidak Jabariyah. Dia tidak kata manusia itu membuat perbuatannya. Tuhan tak buat, manusia buat. Dia tak kata macam Qadariyah gitu. Dan dia juga tidak kata Allah sahaja yang buat, manusia itu tak ada apa-apa langsung. Tidak menafikan terus dan tidak menisbatkan terus. Jadi dia kata mana? Manusia ni Allah, perbuatan yang hamba ikhtiari ni Allah Ta'ala juga buat, tapi disertai dengan usaha. Gitu. Manusia ada perbuatan ikhtiari dia tu Allah Ta'ala buat juga. Macam Jabariyah lah. Tapi lainnya apa? Tapi perbuatan yang Tuhan buat itu disertai oleh usaha. Ada penyertaan usaha. Tapi usaha ke yang buat ke? Tak, usaha hanya mengarahkan kehendak hati. Usaha itu ialah kehendak hati, pilihan hati. Hak tu sahaja menyertai perbuatan hamba ketika berlaku perbuatan tersebut. Tapi yang buat hakikatnya Allah Ta'ala juga. Bukan hamba yang buat, bukan kudrat hamba yang buat, Allah yang buat. Tapi perbuatan tersebut, pada perbuatan itu ada usaha, iaitu niat dan qasad daripada hamba. Maka dinamakan perbuatan itu perbuatan ikhtiari yang berlaku dengan usaha hamba. Pahala dosa boleh di mana? Boleh atas usaha tadi ya. Kerana ada usaha yang sedikit itu, yang tidak memberi kesan tu, manusia diberi pahala, diberi dosa. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita boleh buat betul gambarannya, makna berlaku perbuatan fi'lun, perbuatan hamba yang ikhtiari. Satu perbuatan tu berlaku macam mana? Di sisi ahli sunnah berlaku dengan kudrat Allah, berlaku dengan kudrat Allah. Berlaku dengan kudrat Allah, disertai dengan usaha ikhtiar ataupun usaha kasbun, iaitu usaha hamba. Berlaku penyertaan ni sekali, tapi yang menjadikan ialah hak jadi hak ni. Kena buat molek sikit tanda ni. Hak menjadikan ni hak ni. Ni kudrat Allah menjadikan. Tapi ada penyertaan usaha dan ikhtiar hamba. Serta sekali, berlaku sekali. Kenapa nak bezakan, nak kena ada kat ni? Nak membezakan dengan perbuatan itirari. Itirari berlaku Tuhan buat, tak ada ni. Kita naik tangga, kita usaha kan? Kita jatuh tangga, usaha tak? Jangan, bukan lompat. Terjatuh. Tak. Waktu tu Tuhan buat je, tapi tak ada usaha. Hak ni naik tu ada perbuatan Tuhan, ada usaha. Nampak?
Jadi hak atas usaha ni lah boleh dosa atau pahala. Okay. Yang menjadikan hanya kudrat Allah Ta'ala juga. Tapi ada penyertaan daripada usaha kita. Usaha tu memberi kesan ke? Tidak, ini tidak memberi kesan. Usaha tidak memberi kesan. Nak memberi kesan ke, beri bekas ikut lah. Beri tupperware ke. Faham? Memberi kesan tu bukan usaha yang buat. Okey. Tak, tunggu dulu. Faham ni tu? Ni jelas tak? Ni tak berlaku apa lagi kan? Jelas kan? Faham kan? Okey, bila kita kata boleh bezakan antara dua perbuatan tu? Ikhtiar dan kasbun. Kasbun tu usaha bahasa Arab tu. Kasbun usaha. Ikhtiar pilihan. Hak tu bahagian manusia, iaitu ada ikhtiar usaha. Sebagaimana hak kita ni sebut lah. Hanyalah kasbun, ikhtiar dan usaha saja, ada usaha. Hak ni boleh pahala boleh dosa tak? Okey. Kalau faham setakat ni cukup tak? Cukup dah. Kita tidak mengatakan, kita tidak jadi qadariyah dah dan tidak jadi jabariyah dah. Dan kita boleh beza bahawa perbuatan kita yang ikhtiari dengan itirah ni ada beza, dan kita dapat pahala dan dosa berdasarkan usaha kita. Selesai dah. Kalau orang awam faham gini, selesai dah. Cukup tak? Tapi masalahnya kita pergi tanya pula lagi. Dah usaha ikhtiar usaha tu siapa buat? Bila kita tanya ikhtiar usaha siapa buat? Ni masuk satu benda lagi yang kita kena terang pula. Apa hakikat usaha? Benarnya dah perlu dah tu. Kalau nak ngajar orang awam, tak payah masuk dah pada hakikat ikhtiar usaha tu. Kita faham tak ikhtiar usaha? Sekarang ni kita nak bezakan. Ikhtiar perbuatan kita yang ada ikhtiar usaha dengan perbuatan kita tak ada ikhtiar usaha. Senang je. Macam saya sebut tadi. Kita naik pokok, ada ikhtiar usaha tak? Jatuh, ada tak? Tak ada. Boleh beza tak dua buatan tu? Ada beza kan? Beza tu ikhtiar usaha. Beza tu ikhtiar usaha tu. Hak tu ikhtiar usaha. Kita nak minum, kita nak akad cawan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikhtiar usaha tak? Dengar kita orang muka mulut cuah. Boleh beza tak dua tu? Ada tu ikhtiar usaha dah, kita rasa ikhtiar usaha tu. Kita merasa sendiri adanya ikhtiar usaha. Itu ikhtiar usaha. Hak tu boleh dosa, boleh pahala. Dah hakikatnya, kalau masuk hakikat ni jadi payah lagi kita akan tengok kat mana jadi glitching ni. Kalau raja gini sudah dah. Sebab itu kalau tengok kitab-kitab para ulama, dia cukup sini dengan dibawa akhirnya dibawa macam mana nak membezakan. Kita bezakan bahawa perbuatan hamba ada ikhtiari, ada itirari. Yang ikhtiari itu kita boleh pahala dosa. Yang itirari itu memang tak ada pahala, tak ada dosa lah. Sebab bukan dengan kehendak kita. Apa tak? Boleh. Orang tu ikhtiar nak contohnya nak bunuh seorang. Nak bunuh. Dia gali lubang kat rumah dia, nak suruh kawan dia lalu tu jatuh dalam lubang mati. Dia tak perakat. Dia gali lubang belakang rumah dia, nak suruh orang lalu mati. Orang itu berdosa tak? Kalau jatuh tu dosa tak? Dosa. Faham tak? Berdosa. Dan dia dihukum sebagai bunuh dengan niat. Orang satu lagi gali lubang kok. Lubang sama. Tapi bukan nak suruh kawan dia masuk mati, jatuh dalam tu. Tak, bukan. Dia gali lubang tu, dia nak buat telaga. Nak buat telaga. Tiba-tiba dia pun sekat dah. Dia sekat belaka dah. Tiba-tiba ada orang masuk juga, mati. Salah tak dia? Dosa tak dia? Dosa. Nampak dua benda berbeza. Apa itu usaha? Hak tadi lah. Dia mengusahakan dan menghendakkan mati tu. Hak ni tak ada usaha dan tak ada kehendak tu pun. Boleh beza tak? Sudah lah. Maknanya kalau di sisi orang awam, selesai dah perbincangan situ. Dah ayuh pergi bawah lah. Bila masalah, bila tanya soalan, dah ikhtiar usaha tu siapa buat?
Faham tak? Ikhtiar usaha tu siapa buat, maka kita masuk dalam satu peringkat lagi pula. Apakah hakikat ikhtiar usaha? Faham? Ni faham kan? Saya kalau hok dengar dengan ustaz-ustaz lain ngajar lain apa lah? Dengar saya pula. Memang saya tahu. Dengar saya pula. Lepas tu fikir hok mana cara yang paling senang kita ni. Apakah hakikat ikhtiar usaha? Pandang Bila pandang? Sekejap, nak pandang ke nak sambung? Sambung lah. Hakikat ikhtiar dan usaha ni apa dia? Sebenarnya tak ada dalam ni tak sebut pun nanya. Tapi sebab tanya dah orang ni sebut kat orang sebut dalam kuliah-kuliah kan. Sebut 2-3 bulan dah habis juga. Okey, ikhtiar usaha. Pada pandangan dan ada sebahagian ulama mengatakan ikhtiar usaha tu ialah perkaitan ni, alaqah ni. Faham tak? Kudrat Allah disertai dengan usaha. Jadi usaha tu apa? Kaitan ni je lah. Jadi kaitan ni benda yang tak ada. Amrun i'tibari. Payah sini nama tu. Tapi kita jelas dah amrun i'tibari. Makna tu benda yang hanya dipaham. Ada kudrat Tuhan, ada usaha. Kaitan antara dua tu, itu panggil usaha. Tapi waktu payah sikit nak faham. Kerana itu sebahagian daripada ulama mentafsirkan kasbun dengan ikhtiar ni sebagai qasad dan azam. Qasad dan azam. Qasdun musammin wa azmun. Qasad dan azam ataupun pilihan hati. Qasad, azam atau pilihan hati. Hak tu yang diterjemahkan sebagai ikhtiar dan usaha tu. Jadi apa yang ada bagi hamba ialah qasad dan pilihan hati. Jadi hakikat usaha kita tu ialah qasad kita. Ikhtiar kita. Sebagaimana orang gali lubang tadi berdosa kerana qasad dan niatnya nak mematikan kawannya tadi. Faham tak? Maka dia dapat dosa. Sebagaimana orang yang tak ada qasad langsung tak berdosa sebab dia tak ada ikhtiar usaha. Okey. Jadi atas qasad dan usaha tersebutlah dia dapat pahala. Seorang tu dia ada duit dalam poket. Dia ada qasad dan usaha dia bagi kepada orang miskin. Dia ada qasad dan usaha dia. Pilihan hati dia, maka Allah memudahkan dia hulur sedekah kepada orang. Boleh pahala? Boleh. Atas apa? Dasar dan qasad. Dasar dan qasad dia tadi. Yang kedua, orang tu keluarkan duit daripada poket, tiba-tiba orang main rampah, orang miskin main rampah. Orang miskin ada zakat dah. Tak ada qasad dan ikhtiar usaha dia. Boleh pahala sedekah tak? Tak ada sediak nak sedekah. Nampak tak? Jadi ulama tafsirkan sebagai ikhtiar kasab ni sebagai qasad dan azam. Okey. Jadi siapa yang buat qasad dan azam ni? Allah buat. Siapa yang buat ni? Ini soalan dia. Siapa yang buat? Tolong bawahlah. Qasad dan azam ni, pilihan hati ni, siapa yang buat? Asy'ariyah kata ni sebahagian ulama mutaakhirin lah. Hak dalam kitab banyak ambil ni lah. Asy'ariyah kata Allah, hakikatnya Allah yang buat. Allah yang qasad dan ikhtiar ni Allah Ta'ala juga buat. Jadi bila begitu, walaupun kita niat, tapi niat itu Allah yang menciptakan qasad dan ikhtiar tu. Jadi kita ada tak ikhtiar dan usaha sebenarnya?
kita ada tak ikhtiar dan usaha sebenarnya? Atas pandangan ni, hak ni biasa dengar tak? Kita biasa dengar gini kan, segala-galanya Allah yang cipta, yang hanya ada pada hamba ialah ikhtiar dan usaha. Tapi hakikatnya ikhtiar usaha tu Allah juga yang buat. Jadi kita ada tak ikhtiar usaha? Hak ayat hak biasa kita dengar, biasa kita dengar, hakikatnya kita tak ada ikhtiar usaha, betul tak? Sebab ikhtiar usaha kita Tuhan buat juga. Perhati molek ayat ni. Ahli sunnah kata kita ada ikhtiar usaha. Lepas tu bila kita tanya usul balik, siapa buat ikhtiar usaha? Allah yang buat. Jadi hakikatnya ikhtiar usaha kita tak ada. Itu format jawapan dia. Hakikatnya ikhtiar usaha tu tak ada. Jawapan tu salah. Kat mana salah? Kenapa lepas kita kata ada ikhtiar usaha, kita nak pergi nafi? Kata tadi ada ikhtiar usaha, tiba-tiba hakikatnya tak ada. Mana? Ada tapi tak ada. Bila tanya pula, dah apa gitu? Kita kata ada sebab Tuhan kata ada dalam Quran. Tak gitu jawapannya. Dah tanya pula lagi, dah Tuhan khabar benda hak tak ada. Tuhan nak tipu kita, ikabur saja tapi hakikat ada. Kata jangan tanya lah. Tu salah. Awak salah ayat awal dah. Sekarang ni dia salahnya mana? Okey, ayat begitu, standard jawapan itu tidak saya jumpakan. Saya tak kata saya baca semua kitab-kitab akidah hak asal ni, tapi standard jawapan itu saya tidak jumpa. Sekadar pembacaan saya jawab gitu. Mula-mula kata ada hakikat, ada ikhtiar usaha, tapi hakikatnya tak ada. Saya faham. Dia salahnya di mana? Dia nak kata gini. Tengok ayat kedua saya. Manusia, segala perbuatan manusia hamba Allah Ta'ala yang menciptakan. Manusia hanya ada ikhtiar usaha. Hakikat ikhtiar usaha tu Allah Ta'ala yang buat. Cukuplah gitu. Dah ada tak hakikat ikhtiar usaha? Adalah, cuma Tuhan yang buat. Ada hakikat ikhtiar usaha tapi Tuhan yang buat juga. Bukan ada tapi tak ada. Walau pendek je. Kau tadi dia kata segala, saya dah tulis je, saya baca slow. Salah tulis panjang. Segala-gala perbuatan hamba itu Allah yang jadikan. Tetapi Allah yang jadikan. Tetapi manusia ada usaha sahaja. Manusia ada usaha sahaja. Namun usaha dan ikhtiar tadi, manusia ada usaha dan ikhtiar. Tulislah usaha dan ikhtiar. Namun usaha dan ikhtiar itu Allah juga yang menciptanya. Situ cukup lah. Tapi masalahnya ada orang tu yang kita kabur lagi. Maka sebenarnya ada tak ikhtiar usaha? Faham tak? Habis itu. Mana tadi? Namun sebenarnya ikhtiar usaha itu Allah yang ciptakan. Situ cukup lah sebenarnya. Hak Asy'ariyah pun hak kata situ dah lah. Namun ikhtiar dan usaha itu Allah yang ciptakan juga. Jadi apa yang ada pada manusia? Namun usaha itu Allah yang cipta. Kita ada menyertainya sedikit. Kita hanya menyertainya sedikit. Usaha kita menyertainya. Namun ikhtiar usaha itu Allah yang cipta. Dah cukup tu. Kita hanya menyertainya sahaja. Menyertai tak tidak. Selesai dah. Penyertaan tu selesai dah.
Jadi bila ditanya lagi, hakikatnya ada tak ikhtiar usaha? Tapi ada jawab tak ada. Dia kata hakikatnya tak ada juga, sebab hakikatnya Tuhan buat juga. Apa itu silap situ. Tadi kata ada, tiba-tiba kata tak ada pula. Hak tu kata tanakuk tu. Tanakuk pada ayat. Dia sebenarnya kalau nak katanya, dia nak kabarnya, ikhtiar usaha kita pun mari pada Tuhan juga. Tu je nak khabar. Tapi kenapa siapa pergi nafikan tak ada tu? Tak ada apa ada. Tadi kata ada usaha dan ikhtiar. Lepas tu hakikatnya tak ada pula. Faham tak? Tu silap situ tu. Kalau kata tak ada dengan maksud tak ada perbuatan makhluk. Tak apa. Tapi kalau tak ada ikhtiar usaha, itu jadi terbalik. Cakap ada, lepas tu tak ada. Bila tanya dah kalau gitu, kenapa kena kata ada? Kerana Tuhan kata ada. Dah Allah Ta'ala kata dalam Quran sesuatu yang memang tak ada ke? Mana boleh? Kalau gitu Tuhan menipu. Tuhan suruh kata benda yang tak ada. Boleh itu? Tak boleh. Jadi situ tepat salah pada perkataan tu. Faham tak? Ada hak dengar ustaz-ustaz sebut gitu berarti molek. Ada dengar siapa-siapa ustaz sebut gitu berarti molek. Maksud dia nak khabar betul. Ayat tu salah. Ayat tu salah. Kenapa bila dah kata ada ikhtiar usaha, lepas tu keluar pula ayat hakikatnya tak ada. Tak ada ikhtiar usaha. Bukan tak ada ikhtiar usaha. Hakikatnya ikhtiar usaha tu hak Allah juga. Bukan tak ada. Hakikatnya hak Allah Ta'ala juga. Kalau cakap gitu betul. Tidak memberi bekal. Okey. Boleh faham tak ni? Kalau faham lah. Kalau tak faham tu, kita teka-tepi kan, kita ambil akidah nak pegang. Okey, jadi hak ni nak disebut di sini ialah segala perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Namun hamba itu ada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikatnya ikhtiar dan usaha itu Allah juga yang ciptakan. Boleh tak? Okey. Maka timbullah soalan. Timbul soalan tu lagi. Jadi hak pegangan ni ialah pandangan ulama mutaakhirin ulama terkemudian di kalangan Asy'ariyah. Dan ini yang banyak dinukilkan dalam kitab-kitab Melayu kita dan dalam kitab-kitab Arab pun sama. Pandangan Asy'ariyah yang mengatakan manusia itu Jabariyatul batin, Qadariyatul zahir. Batin dia Jabariyah, zahir dia Qadariyah. Zahir ada pilihan dan usaha. Hakikat tak ada pilihan dan usaha. Tu lain cerita lah tu. Hakikat tak ada tu makna nak mengatakan segala-galanya itu daripada Allah. Zahir macam memilih, macam usaha, tapi hakikatnya dia itu digagahi pada pilihan dan usaha itu. Jadi istilah tu biasa kita dengar, Zahiriyah pada zahir, Qadariyah pada zahir, Jabariyah pada batin. Maka mazhab awak kita belajar ataupun kita sedang bincang ni dipanggil mazhab, dia panggil Jabrul Mutawassit ataupun Jabrul Batin. Jabariyah hak tengah-tengah. Jabariyah juga tapi hak tengah-tengah. Dia kalau Jabariyah betul ni, zahir tak ada pilihan, batin tak ada pilihan. Itu Jabariyah betul. Batin pun Jabariyah, zahir pun Jabariyah. Usaha dan pilihan tak ada. Tapi hak Asy'ariyah ni batinnya Jabariyah, zahirnya ada usaha ikhtiar. Zahirnya ada usaha dan ikhtiar. Okey. Ini pandangan hak yang biasa kita dengar di arus semasa ni. Di media masa dan arus masa ni hak tu biasa. Di ahli sunnah ada satu mazhab lagi, mazhab Maturidiyah. Maturidiyah. Faham tak tadi? Hak tadi faham tak? Asy'ariyah tadi. Faham tak? Faham ke telan je? Telan tu lah, betul telan. Faham tak sebab apa?
Ha? Betul dah. Betul, kita hanya usaha dan ikhtiar tapi sebenarnya pada Allah. Betul dah. Kena dah gini. Kena dah mazhab ni. Kena. Tak ada benda dah. Betul dah. Tapi ada usaha. Jangan nafi pula. Tadi kata jangan nafi pula. Kalau dia kata ada usaha tapi usaha tu daripada Allah juga, tak apa lah. Tapi jangan kata kita ada usaha tapi sebenarnya tak ada. Tu jadi ayat terbalik lah. Kita ni sebenarnya pada Allah, kita hanya ada usaha tapi usaha kita sebenarnya tak ada. Nampak tak mana salah? Nampak tak mana salah? Salah situ lah. Salah pada ayat. Tidak boleh guna ayat itu. Kita ada usaha ikhtiar tapi hakikatnya tak ada. Tadi kata ada, lepas tu tak ada pula. Tapi kalau hakikatnya usaha ikhtiar Tuhan buat lain. Itu betul. Nampak tak beza? Nampak? Kalau kita kata kita ada usaha dan ikhtiar je, tapi usaha ikhtiar tu hakikatnya Tuhan buat juga, tak apalah. Tapi kalau kita kata kita ada usaha dan ikhtiar tapi hakikatnya tak ada usaha dan ikhtiar. Tadi ada, lepas tu tak ada. Pening lah. Lepas tu bila orang pening kata jangan tanya lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Pada ayat tu sebenarnya salah dah. Dah buat apa gitu? Kerana Tuhan sandar dalam Quran. Betul Tuhan sandar tapi ayat awak tu salah. Ayat tu kena baiki sikit. Itulah kalau saya tak jumpa lah awak sebut gitu. Sebut secara begitu punya ayat dia susunan tu. Yang adanya macam saya sebut tadi, ada usaha dan ikhtiar tapi hakikat usaha dan ikhtiar itu Allah yang cipta juga. Kalau kita nak rujukan kita boleh ikut bahasa Arab lah, tapi rasanya tak payahlah kita pun kita nak bincang kadar untuk pemahaman. Okey. Kemudian ada soalan ni tak? Jelas tak masalah ni, pandangan ni? Jelas. Cuma timbul satu kali lagi soalan. Dah kalau gitu hakikatnya tak ada benda-benda lah kita. Tak ada apa-apalah kita. Ada? Jawapannya tak ada apa-apalah kita atas masalah ni, tak ada apa-apalah kita. Dah kita kena semayang, kena puasa, kena beramal. Tu sebab Tuhan suruh. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ni pernah ditanya oleh sahabat. Nabi SAW kata, bila Nabi kata setiap seorang kamu dituliskan kedudukannya maq'adahu minal jannati wa maq'adahu minan nar. Setiap seseorang itu dituliskan kedudukannya dalam syurga dan kedudukannya dalam neraka. Ada belaka dah di sisi ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, qada dan qadar Tuhan ada belaka dah. Maka sahabat tanya, awala nattakilu ala kitabina? Dah gitu kita serah ke takdir kita lah, serah pada ketetapan kita lah. Nabi kata, la, jangan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan begitu, kerana setiap seorang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Allah Ta'ala cipta dia sebagai ahli syurga, mudah dia nak buat amalan baik. Allah Ta'ala cipta sebagai ahli neraka, mudah jalan-jalan keburukan. Jadi Nabi pesan, beramallah kamu. Tengok, Rasulullah SAW dia tidak fokus kepada hakikat kudrat iradat Tuhan tu, hakikat qada dan qadar Tuhan hak tetap tu. Nabi suruh fokus ke makhluk. Apa peranan kita? Usaha. Okey, andai kata orang tu kata, saya tak mau usaha sebab apa? Saya tahu dah saya duduk mana, di syurga atau neraka. Contoh. Saya nak contoh kata nak benda kita mayang bang, Tuhan dah tentu dah kedudukan kita. Kalau kita ahli syurga juga. Kalau ahli neraka juga. Alhamdulillah misalnya nak benda semayang bang. Dia kata begitu. Ada cakap gitu tak? Ketetapan Tuhan tetap dah. Sebelum cipta makhluk lagi Tuhan tetap dah ni. Beribu-ribu tahun Tuhan dah tetapkan. Dah tak payahlah kita benda Tuhan tetaplah ke dah. Jawab dia. Jawab apa senang je. Awak tahu tak Tuhan tetap mana? Jawab balik. Mu tahu tak Tuhan tetap mu mana?
Tak tahu. Kenapa nak berhujah benda orang tahu? Sebab tu Nabi kata, jangan cara waktu i'malu, beramallah kamu. Sebab kita tak tahu ketetapan di mana tu, disuruh kita beramal. Maka orang mudah buat amal baik, moga-moga ketetapannya daripada ahli syurga. Gitu je lah. Nampak? Jadi itu kalau orang tu berhujah dengan qada dan qadar ni. Salah sebab apa? Dia berhujah benda orang tak tahu. Berhujah benda yang tidak tahu. Okey. Jelas tak ni? Tapi sebenarnya payah nak terima. Kalau kita fikir-fikir lagi, hakikat kita ni bukan payah, maknanya ada benda lah. Ada terbuku tapi nak tanya takut ustaz marah. Telang kau lah. Percaya ke dah lah. Okey. Pandangan di sisi mazhab Maturidiyah. Maturidiyah ni mazhab ahli sunnah juga ni. Mazhab ahli sunnah juga. Di sisi Maturidiyah, kosak ini, kosak dan azam manusia ni, hak ni kata Allah buat tak? Maturidiyah kata perbuatan hamba. Ini mazhab ahli sunnah ni. Hak ni kadang ustaz-ustaz hak ngajar ni tidak bawa hak ni. Padahal hak ni dari segi senang penerangan dan senang dipikir logiknya, senang hak ni. Tapi saya sendiri je, saya setuju dengan Syairah. Tak apalah tu. Tapi saya nak ceritanya, ada satu huraian lagi bagi masalah qada. Sekarang ni hak kita bincang ni teori. Hakikat sebenar kita tak tahu. Sebab itu Imam Tahawi, Imam ahli sunnah jamaah ni, dia kata, bahkan Imam Ghazali sebut, tidak akan dapat mengetahui hakikat ikhtiar dan usaha ini kecuali orang yang Tuhan buka basirah mata hati ataupun pada hari kiamat. Benda ini benda rumit. Kalau tidak, takkan ulama besar-besar jadi tergelicir daripada akidah sebenar dengan sebab benda ni. Tiba-tiba kita ngajar ke orang-orang ingat benda senang. Kita kata hak lain tu salah belaka. Jangan. Benda ini benda hak memang daripada dulu, bahkan ulama sebut takkan selesai sampai hari kiamat, kecuali Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan buka mata hati, bagi orang-orang yang Tuhan buka hati ni untuk faham. Okey, faham. Jadi hak ni teori sahaja nak faham supaya kita jangan jadi qadariyah dan jangan jadi jabariyah. Supaya akidah kita tak lari daripada lingkungan ahli sunnah. Ada satu penafsiran lagi bagi masalah usaha dan ikhtiar kita yang kita namakan sebagai azam dan qasad tadi. Maturidiyah kata itu perbuatan kita. Tapi kita buat perbuatan kita tu dengan kudrat dan iradat yang Tuhan bagi. Macam Qadariyah. Dekat kan, tapi tak sama. Kenapa? Kerana Qadariyah kata perbuatan tu kita perbuatan. Contoh kita kata menulis itu perbuatan yang berlaku pada kita. Menulis, siapa yang mencipta perbuatan menulis tu? Qadariyah kata kita. Maturidiyah kata kita hanya memilih. Pilihan hati kita tu hak kita, tapi berlaku tu Tuhan buat. Nampak tak beza? Contoh lagi, memukul. Kita pukul lah, pukul dinding ke? Berlaku perbuatan pukulan. Siapa yang membuat pukulan tersebut? Siapa yang mencipta? Allah yang mencipta. Tapi dengan usaha kita lah. Usaha kita tu mana? Qadariyah kata usaha kita dan perbuatan kita yang menyebabkan berlaku pukulan. Maturidiyah kata tidak. Allah yang mencipta dan membuat, kita hanya pilih hati. Jadi Maturidiyah mengisbatkan pilihan hati dan qasad itu pada makhluk. Pilihan hati qasad ni memberi kesan tak? Tak. Nak saja. Nak di hati ni jadi tak kalau nak je? Tak jadi. Ada orang tu nak jadi PM, tak jadi. PM tepi je. Naknya jadi PM, tak jadi PM tak. Jadi PM tepi. Nak dari segi nak tu nak.
Jadi nak tu tak ada kesan. Tapi siapa yang nak? Kita ada Maturidiyah kata kita yang nak, kita yang buat kehendak tu, kita yang pilih lah mana, kita yang pilih. Tapi kita pilih pun dengan kudrat iradat siapa beri? Allah beri. Itu Maturidiyah. Itu Maturidiyah hidup sama macam Qadariyah. Qadariyah kata perbuatan tu hamba buat. Qadariyah kata perbuatan hamba buat. Maturidiyah kata perbuatan Allah buat. Hamba tu hendak je. Hendak tu hamba yang hendak. Asy'ariyah kata hendak tu Tuhan cipta. Maturidiyah kata hendak tu hamba yang hendak. Pilih tu kita hak pilih. Tapi kita pilih bukan pilih dengan kudrat kita punya sendiri. Kita pilih pun sebab Tuhan memberi pada kita kudrat iradah. Tak lari juga daripada Tuhan. Apa yang kita pilih tu apa yang Tuhan nak lah. Sebab Tuhan nak kita memilih. Maka pilihan kita itu dalam pilihan Allah Ta'ala juga. Itu pandangan Maturidiyah. Pandangan Maturidiyah. Ni senang sikit tak? Maturidiyah ni dia dapat elok daripada masalah Jabariyah ni. Nampak tak? Pandangan Maturidiyah ni kalau ikutnya dari segi senang nak apa rasa? Bunyi benda? Saya tekan. Ya dia tekan tak? Tak perasa? Kalau orang ngantuk tekan. Itu fungsi bel lah. Jadi pandangan ni kalau ikutnya senang sikit nak faham. Nak hadam terutamanya oleh orang-orang golongan yang banyak berhujah fikir liberal. Pegang ni. Hak bahagian hamba tu pilihan dan usaha kita, iaitu kehendak hati kita. Hendak hati kita tidak memberi kesan. Sebab bukan kita buat dengan kehendak kita. Perbuatan tu Tuhan buat juga. Cuma kita hanya ada pilih hati je. Hak tu Tuhan beri ke kita atas dasar ikhtiar dan usaha yang diberi pada hak hamba. Boleh tak? Ini ada satu masalah gini. Jangan tukar. Ni bukan Qadariyah. Ni bukan Qadariyah. Dah kita dah kerja belajar memanglah sebab banyak kitab kita Asy'ariyah. Kita banyak kitab syarah. Kalau kita buka kitab Syarah Nasafiyah, Syarah Musayyarah, semua kitab Maturidiyah, memang dia akan bincang kot cara ni. Dan kebanyakan ulama-ulama akidah di bahagian tanah Arab, antara ni ada sekarang ni Syekh Sa'id Qudah, Syekh Ramadan Muti, mereka menerangkan konsep ikhtiar usaha, mereka akan pilih cenderung pada mazhab Maturidiyah. Mereka akan ambil pandangan ni sebab pandangan ini lebih senang untuk orang awam faham, lebih senang untuk hadam daripada kita kata usaha dan ikhtiar itu Tuhan juga buat, akhirnya kita tak ada apa-apa. Lebih senang bila kita kata segala perkara itu Tuhan yang buat, tapi hanya kita ada usaha, ikhtiar usaha, yang mana ikhtiar usaha itu ialah pilihan hati kita. Tak? Senang. Orang pun tak tanya banyak. Sebab apa? Jangan fokuskan di sini. Fokus Nabi kata i'malu, beramallah kamu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Faham tak? Hak ni mungkin hak kita dengar ceramah-ceramah jarang terang bab Maturidiyah. Bahkan kata kalau dak pegang gitu Qadariyah belaka. Salah belaka. Dak cerak dalam bab pegangan. Jadi hak kata tuduh kuat sangat kau orang tu kena tengok kok. Kita jangan tuduh kuat dengan seorang. Kena berundur sikit. Bab orang pandai ni bukan kita seorang, ramai lagi orang pandai. Kita pandai, orang lain ramai lagi pandai. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap daripada atas orang alim tu ada lagi orang pandai. Jelas tak ni? Boleh faham tak? Okey, sekarang ni buka soalan. Siapa nak komen, siapa nak tanya, siapa nak tu sila tanya. Masalah ni kita sejam kita guna masa tak? Lebih kurang sejam. Sebenarnya tak kena panjang sikit lah. Sejam tu sangat panjang lah, tapi saya cuba ringkaskan lah. Ada lagi bincang detail, tapi secara kesimpulannya hak gini. Kali saya akan letak dalam apa nama ni, dalam WhatsApp. Saya buat ringkasan sikit lah.
tentang perbezaan berkaitan dengan kaitan dengan ikhtiar usaha. Okay. Ada soalan? Ya. Kita pegang ada yang hadir tak bagi tadi. Contoh itu. Macam mana? Berdasarkan hadir yang tak bagi tadi yang kita ikhtiar. Okey. Memang okey, sekarang ni cukup dah. Sekarang ni Asy'ariyah, Maturidiyah memang kata makhluk ada, hamba ada ikhtiar. Pada perbuatannya ikhtiar, memang ada ikhtiar, tu sepakat. Cuma ikhtiar tu apa hakikatnya? Hok tanya tadilah. Hakikatnya Tuhan buat juga. Itu Asy'ariyah. Ikhtiar usaha tu hak pilihan hati kita daripada kudrat yang Tuhan bagi. Itu Maturidiyah. Ada ikhtiar usaha tu, sepakatlah ke? Saya dah kongsi dah dalam ni, dalam WhatsApp tu. Kalau boleh bukalah. Asy'ariyah dan Maturidiyah kata hamba mengusahakan perbuatannya yang ikhtiari, namun usahanya itu tidak memberi kesan. Bahkan Allah sahaja yang mencipta perbuatan hamba ketika, itu muqaranah tu, berserta tu. Orang kata berserta tu. Ketika hamba mengusahakannya. Jadi perbuatan hamba tu dicipta oleh Allah, disertai dengan usaha hamba. Yang memberi kesan kudrat Allah semata-mata. Apakah hakikat usaha hamba? Dia azam dan pilihan hati. Di sisi Asy'ariyah diciptakan oleh Allah, di sisi Maturidiyah daripada perbuatan hamba dengan sifat iradat yang diberikan kepada hamba. Lain Qadariyah. Qadariyah dia kata hamba yang mengadakan perbuatannya yang ikhtiari dengan kudrat kuasa yang dicipta oleh Allah pada diri hamba. Jadi perbuatan tu dibuat oleh hamba dengan kudrat yang Tuhan bagi. Yang memberi kesannya kudrat hamba. Nampak tak? Jabariyah pula, mana Jabariyah lah. Jadi mana bahaya Jabariyah dengan Qadariyah? Ni satu benda hak tu. Mana bahaya Jabariyah, Qadariyah? Jabariyah lagi bahaya. Jabariyah bagi bahaya. Dah orang hak kata Qadariyah bahaya. Sebenarnya dua-dua bahaya. Dua-dua bahaya. Tapi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Dardi dalam syarahnya, saya baca. Hak ni pun amal juga. Sebab apa dia kata bahaya? Sebab Nabi sebut dalam hadis Qadariyah. Betul lah, Qadariyah tu majusu ummati. Qadariyah itu majusi umatku. Betul itu. Cumanya dalam masalah ini Jabariyah di sini bahaya kerana dia boleh membawa kepada menafikan taklif. Saya baca daripada mana kita arah ni. Okey, wal jabariyatu kuffaru qat'an. Wal jabariyatu kuffarun qat'an lianna madhhabahum yanfi at-taklifa alladhi jaa bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Wa fi kufril qadariyati khilaf. Syekh Ahmad Dardi dalam syarah dia kata Jabariyah ni kufur secara qat'i. Maknanya sepakatlah, walaupun perkataan qat'i itu pun kita boleh petikai lagi lah. Tapi maknanya dia kata Jabariyah ni berat, kufur. Ulama hukum kufur kerana mazhab mereka menafikan taklif. Adapun Qadariyah itu khilaf pada kufur mereka. Jadi benda ini sebenarnya perbezaan dari segi perspektif je. Kalau bagi saya pun nak kata Qadariyah bahaya pun, Jabariyah pun sama bahaya, bahkan lagi bahaya. Tapi janganlah kata Jabariyah tak ada benda-benda. Kata Jabariyah tak ada benda-benda. Hak jadi ilmu sesat ni, ilmu batiniyah ni sebab apa? Sebab Jabariyah. Batiniyah ni, hak kata dak payah semayang, dak payah bang, sebab apa? Sebab etika Jabariyah. Jadi jangan anggap Jabariyah benda-benda hak biasa ke ataupun tak ada masalah. Betul, kalau kita sekadar pegang hati segala benda hak Tuhan, kitanya hanya watak-watak wayang kulit yang dimainkan. Contoh itu. Tapi kita tak menafikan kita kena beramal, tu tak apalah, hak tu tak ada masalah lagi sebab kita panggil Jabariyah batin. Pada zahir kita ada usaha ikhtiar.
Kalau setakat tu tak apa, tapi yang bimbangnya takut bawa kepada meninggalkan usaha dan ikhtiar pada zahir. Okay, ada soalan kaitan ni? Tanya ni. Dalam masa lebih kurang sejam ni, agaknya selesai lah. Tambahlah berbulan-bulan dah habis cerita bab ni, atau berminggu-minggu. Sebab benda ni benda teori yang ulama bagi penyelesaian untuk faham. Lepas tu lepas daripada itu, nak menambah iman bukan dengan faham ni ingat, menambah iman dengan cara kita beramal soleh. Buat amalan lama-lama nampak. Dia nak tanya. Jadi nak pegang mana? Nak pegang Asy'ariyah ke Maturidi? Nak pegang mana sir? Hak mana sedap di hati? Nak pegang mana sir? Pegang? Gabung dua. Nak gabung mana benda beza? Benda beza. Kalau nak terang tak apa. Nak pegang. Tambah kan kita hanya menyertai lain. Menyertai daripada awal memang khabar menyertai. Ikhtiar usaha itu memang menyertai dah. Ikhtiar usaha itu ialah penyertaan ikhtiar kita dengan kudrat Tuhan. Itu penyertaan dah. Niat tu niat kita setai dah kepada. Ada okey, niat siapa buat? Tuhan ke kita buat? Tuhan buat. Asy'ariyah. Dah nak gabungan dengan Maturidi. Tuhan buat, kita buat kok. Ayat susun molek tu. Kalau nak buat ayat sendiri tunjuk ke saya. Kalau tidak pakai hak saya lah. Pak Salim bin Salim tu bukan nak suruh taklid, tak payah taklid. Kalau tak percaya pun tak apa. Tak percaya pun tak apa. Nak percaya lah tak kurangnya hak lain cerita tu tidaklah bawa pada salah sangat, cuma pada perkataan tu. Macam mana kita nak serahkan konsep wasiat adalah akal. Allah adalah akal adalah okey, sekarang ni Maturidiyah kata apa? Segala perbuatan siapa buat? Allah juga buat. Asy'ariyah kata apa? Segala perbuatan siapa buat? Allah Ta'ala buat juga. Sama je. Segala perbuatan yang berlaku Tuhan buat kan? Asy'ariyah pun kata gitu, Maturidiyah pun kata gitu. Apa tu tanyalah, gerak hati, hatta gerak hati. Ataupun hatta gerak hati dan lintasan hati. Allah yang buat juga. Itu di atas jalanan Asy'ariyah. Atas jalanan Asy'ariyah. Atas jalanan Maturidiyah, lintas pilihan hati itu hak hamba pilih. Hamba pilih. Dah Tuhan tak buat, Tuhan buat juga. Sebab apa? Sebab pilihan kita tu siapa yang beri kita pilih? Allah. Maka kerana sebab Tuhan yang beri kita pilih, kita nisbahkan juga bagi Tuhan. Faham tak? Mana? Boleh? Jadi beza sikit je antara Asy'ariyah Maturidiyah, beza sikit tu. Ada nak tanya? Ada? Saya tanya. Saya tanya dah ni. Nak balik dah. Balik dah. Sebab kalau tanya sini, kalau minggu depan malah buka dah. Tak ada dah minggu depan kok. Minggu depan lepas tu. Okey, jelas dah ni. Jadi hak mana senang nak pegang? Asy'ariyah senang. Maturidi. Lagi mana dalam lingkungan tu tak ada masalah. Ia antara Qadariyah, Jabariyah. Di sini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah lebih dekat kepada Jabariyah. Maturidiyah lebih dekat kepada
Qadariyah. Tengah ni ahli sunnah. Tengah tu ahli sunnah. Cuma Asy'ariyah cenderung kepada Jabariyah. Maturidiyah cenderung sikit kepada Qadariyah. Tapi mereka bukan Qadariyah, mereka bukan Jabariyah. Dah faham gitu? Kerana tahi dan darah bercampur takkan mengeluarkan susu. Itu faham? Ya? Niat dan pilih hati tu. Menentu tak faham? Apa ni? Dosa pahala situ lah. Hatta dalam Asy'ariyah sekalipun, Asy'ariyah ke Maturidi ke, niat dan usaha tu pahala situlah, pahala dosa situ. Cuma di sisi Asy'ariyah, niat dan pilihan hati tu Tuhan yang cipta juga. Kenapa gitu? Tu kata jangan tanya tu. Hakikatnya macam mana tu? Sebab itu tak payah, sebenarnya kita tak payah masuk sini. Kita dah selesai takdir dah. Bila kita dapat bezakan perbuatan kita yang ada ikhtiar usaha dengan perbuatan kita yang tak ada ikhtiar usaha, kita boleh bezakan. Tu dah tu. Kita rasa tak masa kita makan tu kita memakan, kita pilih untuk makan. Kita pergi kedai banyak-banyak lauk, kita pilih ikan keli, belado, masak lomak. Kenapa kita pilih? Kita tak memilih tu, kita rasa tak beza. Dengan orang bawa pinggang siap dah. Kita tak pilih, kita makan je. Tapi kita pilih untuk makan. Situlah hakikat. Bagaimanakah berlakunya secara teori dalam perbuatan tu berlaku guna. Ni ulama cuba huraikan. Tapi betul tak huraian ni? Ini huraian ni berdasarkan mazhab. Hakikat sebenarnya Tuhan awak tahu. Tu kata tak payah tanya tu. Tak perlu tanya. Sebab kita dapat bezakan perbuatan kita masa pilih tu dengan perbuatan kita tanpa kita pilih. Dosa pahala tu situ. Selesai dah situ kan. Kalau dalam politik tu undi tu. Dalam undi. Siapa pilih? Ada banyak kotak. Ya, kaya. Kaya lah bila setiap pilihan kita buat benda-benda pun ada hukum lah ke. Kita akad tangan, ada hukum. Akad tangan boleh dosa pahala. Tengok akad tangan untuk apa? Untuk sokong LGBT. Akad tangan sokong LGBT boleh dosa. Akad tangan sokong benda. Sokong pemilihan jawatan kuasa masjid. Harus contohnya. Akad sokong ikutlah apa-apa pun. Akad tangan untuk memberi hak untuk orang Melayu atau Islam. Sokong. Boleh pahala. Tadi ada pilihan itu. Pilihan masa undi tu kan. Tengok ada niat tak? Bila pemimpin masa kita ngundi tu ada niat tak? Ada dosa pahala. Tapi pemimpin tu sekian tak? Sebab sebenarnya tu akan ada pemimpin tu tak? Dosa apa nak? Dosa orang balik kita. Kecuali kita tahu dia khianat. Tahu dia khianat, kita pergi pilih. Salah kita lah. Tak apa dah. Dia takkan lari tu. Tapi kita kena faham hak mana Qadariyah, mana Jabariyah, mana hak bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Okey, tapi segala-gala perbuatan itu Tuhan yang cipta. Itu ahli sunnah jemaah. Hak tu wahdaniyah fil af'al tu. Faham tak? Wahdaniyah fil af'al, segala perbuatan hak berlaku tu Allah yang cipta. Okey. Boleh? Rasa tak ada Kalau sekadar tu aja bak ramai nak balik pergi kenduri ya. Tak apa, kalau ada nak tanya, saya tunggu sini sekejap. Nak balik boleh balik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.